أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya'allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Saya ucap jazakumullah khairan kathira kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk menyaksikan secara langsung pada malam ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita bersiaran dan kita ucap tahniah dan syabas kepada pihak Masjid Al-Amaniyah Gombak yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ni. Dan kita juga ucap terima kasih kepada anak anda saya ni yang sudi. Oh, macam tu dia buat kan? Macam ni. Tak reti kita ni orang tua-tua kan. Jadi yang sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni, datang nun jauh daripada mana tahu. Alhamdulillah. Dan salli ala Sayyidina Muhammad, selalu dengan Fida. Oh, online. Nak perkenalkan dan tak perlu diperkenalkan lagi, Rafidah Ibrahim, seorang artis, selebriti. Hari ini dia overshadow Abi dia. Abi dia tak dapat perhatian lah. Tak, Abi tu duduk ujung-ujung ni. Alhamdulillah. Dan kita bertuah sebab malam ni kita dapat bersama-sama dengan Fida. Lagi pada malam ni selalu kita buat secara online je kan? Secara online saja. Hari ni kita dapat sekali lah. Sebab takdirnya saya pun dekat KL. Dia dekat KL ni, Fida pun ada berdekatan. Jadi kita berhimpun, walaupun ni jarak ni. Jarak social distance kena ada. Bukan sekat social distance. Ni jangan duk, orang kata ni macam pelamin pula kan. Tak ada. Tak ada. Jangan fitnah, jangan. Bahaya. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak berkongsi malam ni sebab tajuk sangat menarik. Tajuknya adalah isu semasa yang berlaku sekarang ni, yang semua orang jadi macam trending dan semua orang macam nak try dan nak buat kan. Dan mungkin Fida pun boleh tahu kan
dengan media sosial ni kan, ada Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan apa lagi? Dengan TikToknya kan. Lepas tu orang masing-masing macam-macam dan masing-masing cuba nak jadi apa? Nak jadi trending. Betul. Dia nak perhatian, nak orang lain tengok daripada dia. yang lain. Nak lain daripada yang lain kan. Lepas tu kita sampai ke tahap kita mula ikut budaya-budaya yang kita tak tahu punca dan asal daripada mana. Betul. Jadi yang kita nak bincang, tajuk kita tu catchy, tajuk dia Latih Challenge. Latih challenge. Latih Challenge. Mungkin ada di kalangan Fida, kita bercakap dengan orang-orang yang tiap hari tengok kuliah aja. Fida, dia orang tak tahu Latih Challenge tu apa. Okey. Kan? Semua masing-masing macam tengok Salih Al-Syahmat, tengok kuliah aja, tengok tazkirah kan, tengok baik-baik je kan. Sebut Latih Challenge je pun tak tahu apa Latih Challenge pun tak tahu. Latih Challenge. Jadi Fida pun baru tahu hari ni apa. Jadi subhanallah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi sekali kita ucap terima kasih kepada pihak Masjid Al-Aminiyah di Gombak yang sudi menganjurkan program kita, dan sahabat-sahabat yang menyaksikan bolehlah like page Masjid Al-Aminiyah Gombak untuk kita mengikuti program-program yang dianjurkan oleh pihak masjid. Masjid Al-Aminiyah di antara masjid yang sangat aktif di kawasan Selangor ni, di antara masjid yang sangat aktif dengan kuliah-kuliahnya, dengan program-programnya. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, kita support, kita sokong. Saya nak minta sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan program kita pada malam ni, yang pertamanya kita tunjukkan sokongan kita sallallahu alaihi Muhammad kepada pihak penganjur iaitu Masjid Al-Aminiyah dengan kita share video kita ni, share live kita pada malam ni. Sebab macam saya selalu sebutlah, bila ada masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak suruh kita untuk buat kuliah, kita rasa macam sangat betul, alhamdulillah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak meraihkan pihak masjid. Jadi saya nak minta sahabat-sahabat saya yang menyaksikan yang ramai ni, subhanallah, peminat-peminat Fida lah sebenarnya yang ramai tu. Saya ni tak ada apa-apa. Jadi saya nak minta boleh tak tolong kita kongsikan video ni bagi kita nak menggembirakan hati pihak penganjur. Jadi dia seronoklah buat program dengan Ustaz Jafri, alhamdulillah ramai orang tengok, ramai orang share. Jadi dia gembira. Itu kita nak menggembirakan hati pihak penganjur. Yang keduanya, kita nak berkongsi ilmu supaya orang lain pun boleh dapat ilmu tersebut. Jadi tengok Wan, dia kata apa, dia macam Datuk Siti Nurhaliza. Ada sangkut lah tu. Adalah tu, bau-bau dia bacang durian. Abi nampak jawab. Boleh nampak. Fida tu rabun. Itulah, tu dia nak minum susu Abi tu. Abi keluarkan susu apa? Susu kambing. Susu kambing. Kita dah minum, sedap. Ya, okey, baik. Okey, Allahumma salli, terima kasih kepada Ustaz Jin pun bersama kita pada malam ni, alhamdulillah, insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi siapa? Ummu Fariyah, insya-Allah. Terima kasih. Salli ala sayyidina Muhammad tu siapa tu? Durati. Jenuh nak teropong saya ni jauh-jauh situ kan. Selalu dekat-dekat sikit sebab tapi dah sebab berdua ni kena saya ambil ujung tu sikit, apa ni, Fida ambil ujung tu sikit. Pokok bunga ni yang jadi master dia hari ni. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fida, mungkin Fida boleh kita nak sembang tentang apa? Tentang Latih Challenge. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, Assalamualaikum semua. Dan sebenarnya Fida pun nak ucapkan terima kasih pada Abi sebab sudi, orang kata apa, ajak Fida sama-sama untuk berkongsi majlis kita pada malam ni. Dan sebenarnya topik yang hari ni yang kita nak bincangkan adalah Latih Challenge. Sebenarnya Fida bukan kata tak tahu, cuma exactly apa maksud Latih Challenge tu Fida tak faham sebenarnya Abi. Tapi banyaklah sebenarnya bila Fida tengok, Fida pun buka dekat Instagram. So mula Fida tak faham kenapa ni orang accident ke, orang apa ke, sebab muka berdarah, nanti muka macam lebam-lebam, bengkak-bengkak kan. Ada yang lagi dramatik lagi bila ada macam kan kalau kita tengok cici hitam putih tu kan Abi, dia ada tulisan Sanskrit lah, ada macam muka-muka yang macam macam hantu lah kan, dia buat pelik-pelik lah muka. So pada peringkat awal dia Fida ingatkan benda ni macam yelah PKP ni kan dah PKPP, so orang dah boleh keluar. Fida ingatkan semua orang ni dah mula syuting kot kan. Tapi bila Fida pelik juga, mula-mula muka cantik, make up, lepas tu tiba-tiba dia jadi berubah. So yang tu Fida pun tak tahu kenapa. Okay, cuma je bila tadi pun ada sembang-sembang sikit dengan Abi apa semua, dan ni pun antara yang Fida tahu, kita pun jadi ikutan
bila orang buat kan, especially datang daripada luar ke apa ke, dan benda tu benda yang macam kita samakan dengan apa orang kata, dengan orang lain ataupun salah satu meniru perbuatan yang kita pun tak tahu asal usul dia apa sebenarnya maksud yang kita tengah buat tu. Jadi sebenarnya bila Abi kongsi dengan Fida, lagi Fida rasa lebih jelas lagi lah sebenarnya. Cumanya Abi macam Fida pun mungkin tak, sebab tak berapa tahu sangat. Alhamdulillah tak terjebak kan. Tapi cuma Fida pun nak tahu juga bila Fida tengok yelah bila kita buat benda macam ni, terutamanya bila macam Fida sendiri macam terlibat dengan selebriti punya kelompok kan. Jadi kadang-kadang Fida pun tahu sebab sebelum ni pun kita pun banyak juga khilaf kita. So bila kita buat kadang-kadang orang rasa macam artis buat, kita orang pun bolehlah buat. Kadang-kadang tak check pun. Dan kadang-kadang sebenarnya kita sendiri pun, contoh macam Fida pun, apa yang Fida pernah buat sebelum ni pun, kadang Fida pun tak perasan, tak sedar yang benda tu Fida ikut pun benda yang Fida sendiri pun tak tahu. Tapi bila Fida share dengan public, orang lain pun akan ikut. So Fida tengok benda ni berterusan sampailah jadi macam latih challenge kan Abi kan. So yang tak tahu pun ikut kan. So mungkin Abi bolehlah kongsi sikit pasal apa orang kata, sebenarnya apa hukum kita bila kita mengikut, especially macam latih challenge, lagi-lagi benda yang yelah kalau orang kata semua orang nak mencantikkan muka, tapi ni tiba-tiba semua orang macam seronok pula bila muka tu jadi macam hodoh, muka jadi menakutkan, mengerikan. So mungkin Abi boleh kongsikan hukum dia kan, kita buat ni apa yang tak bagusnya pada masyarakat, pada public kan. Okey. Itu soalan dah tu. Ada soalan. Ini siapa yang tetamu ni kan? Alhamdulillah, salih Sayyidina Muhammad. Bagus soalan tu, salih ala Sayyidina Muhammad. Dan kita pun apa yang perlu kita buat dalam keadaan kita nak mengikut apa-apa sahaja trend yang ada. Orang Islam, Allah ajak satu benda, check. Apa faedah kita dapat, apa manfaat kita boleh dapat, manfaat dunia kita, manfaat akhirat dan sebagainya. Abi ada baca juga tentang apa yang dimaksudkan dengan latih challenge ni. Latih ni bermaksud lidah ataupun daripada mafhumnya dia bentuk ucapan. Itu maksud dia. Dan apa yang berlaku ini ialah satu trend. Apabila satu kumpulan muzik daripada daripada Indonesia. Dia rappers tau. Tahu rappers kan? Yo kan. Jadi Salih Samad kumpulan rap ni kemudian dia mula menggabungkan di antara muzik moden dengan muzik tradisional yang unsur dengan yang bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa halus disebutlah, dia bincang bahasa Jawa halus. Jadi subhanallah Salih Alaihi Wasallam lalu dia buat collaboration, dia gabungan di antara muzik baru dengan muzik lama tu. Dan dia mula buat bentuk-bentuk tarian apa semua sebagainya, dan akhirnya orang dia jadi ikutan, dia jadi trend, dia jadi trending. Dan semua orang pun nak buat. Dan dia macam perubahan daripada wajah yang cantik kepada wajah yang menakutkan sebagainya. Dan dalam tu dia ada bahasa-bahasa Jawa halus dia panggil. Yang orang, kalau orang biasa walaupun orang tak faham, yang orang pun tak faham. Jadi subhanallah Sayyid Syamad, itu yang terkait dengan dia panggil sebut Allahumma salli ala Sayyid Muhammad, latih challenge tadi ni. Pun begitu di sana ada banyak challenge yang lain. Dekat Malaysia pun sama sebenarnya. Kan macam-macam challenge sepak botol terbalik. Kalau sebelum ni bahaya juga Abi, Kiki challenge. So kena kereta tengah bergerak, kena keluar daripada kereta. So kereta pun masih bergerak lagi, dia keluar. Dia buat macam tu. Dia keluar, dia buat apa, dia nyanyi ke dia menari? Macam tu lah. Tapi dia ni, tapi kereta berjalan. Kan? Lepas tu nanti dia akan masuk balik dalam kereta. So benda-benda yang bahaya lah. Walaupun benda tu, yelah bila dalam media sosial ni Abi kan, semua nak tunjuk macam benda yang wow, gempaknya, lain daripada lain. Maknanya benda yang macam, siapa yang berani buat? Macam dare to do kan, orang yang berani untuk buat. Tapi kadang-kadang ada benda yang diorang buat ni macam dia bahayakan kita dan bahayakan orang lain juga. Kadang-kadang orang nak mengelak kita, contohlah macam sebelum ni Kiki challenge kan, orang nak mengelak, nanti tak bersama-sama orang yang tak bersalah tu yang kena accident ke apa ke kan. So bahayalah benda-benda macam tu. Baik. Asas kepada apa-apa perbuatan ni hukumnya harus
selagi tidak ada perbuatan yang dilarang dalam agama. Kalau ada di sana ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan ada unsur-unsur yang diharamkan dalam agama, maka dia akan jadi haram. Isu yang berlaku yang pertama ialah Sayyidina Allah SWT disebut sebagai tasyabbuh. Tasyabbuh ni menyerupai. Nabi SAW menyebutkan man tashabbi qaumin fa minhum. Siapa yang menyerupai satu puak, satu kaum, maka dia termasuk dalam kelompok tersebut. Sebab tu Nabi SAW dulu, waktu Nabi SAW duduk di Makkah, di Madinah, apa saja perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, orang-orang yang syirik pada Allah, Nabi SAW tak mau ikut, hatta sikat rambut sekalipun. Nabi SAW pernah membiarkan rambut dia jatuh ke depan, sebab waktu tu orang musyrikin sikat rambut. Dan waktu tu orang dipanggil orang-orang ahli kitab sikat rambut, ahli kitab membiarkan rambut. Dan Nabi SAW membiarkan rambut sebab kecenderungan sesuai kepada ahli kitab itu lebih baik daripada orang musyrik. Orang syirik. Jadi subhanallah, sehingga ketihap sikat rambut, sehingga ketihap simpan janggut, buang misai. Nabi SAW suruh nipiskan misai, simpan janggut supaya tak mau macam ahlul kitab. Nabi SAW suruh pakai kain, pakai seluar dekat dalam sebab tak mau sama macam ahlul kitab. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita bahawa subhanallah dalam keadaan kita, Allahumma salli alaihi wasallam, nak buat sesuatu benda, jangan cenderung kepada satu-satu kaum. Satu-satu puak. Apatah lagi sekarang ni yang kita tak tahu mana sumber dia. Kalau kita tengok Kiki Challenge tu sendiri, dia ada lukisan-lukisan di muka. Lati Challenge. Apa? Tadi habis sebut apa? Kiki. Oh, Kiki. Lati Challenge, sorry. Lati Challenge. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni bagus ada orang perempuan kat sebelah. Dia pasal kalau kita salah cakap, dia cepat tegur. Kalau orang lelaki semua macam blur. Tak ada fokus. Fokus. Jadi bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, Lati Challenge tadi ni, tuan-tuan tengok subhanallah, apa yang kita ikut. Apa sebenarnya yang kita ikut? Kita ikut mula-mulanya Allahumma salli ala Muhammad, make up. Kemudian dibuat macam tu, 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 dibuat macam tu. Lepas tu dia berubah-ubah muka dia. Dan sampai akhirnya Sayyidina Ali Sayyidina Muhammad, wajah dia berubah menjadi bentuk yang kita faham, bentuk yang menakutkan. Ataupun satu wajah yang umpamanya kita sebut wajah syaitan. Wajah apa? Wajah mengerikan. Mengerikan. Sayyidina Ali Sayyidina Muhammad. Bahkan di sana ada lukisan-lukisan di wajahnya. Kau tengok ada sesetengah buat yang macam tulisan Sanskrit macam tu. Tulisan Sanskrit, ya. Dan jadi, kita sendiri pun tak faham sebenarnya apa yang dia tulis. Jadi disebabkan macam yang Fida cakap tadi ni, kita pun tak faham apa yang kita buat. Maksudnya kita tak tahu sebenarnya apa yang kita tiru. Kalau dia tulis tu satu benda yang kita faham, dia tulis tu selamat hari jadi kepada Umi Linda, contohlah, contoh. Kan itu. Jadi sebab kita tahu, kita faham apa. Tapi kita pun tak faham. Kita pun tak tahu. Lalu orang tanya dah, kamu tulis apa? Aku pun tak tahu aku tulis apa. Dan kamu tak tahu kamu tulis apa kamu buat? Kalau kamu tak tahu apa kamu tak tahu apa yang kamu nak tiru tu, apa kamu buat? Jadi subhanallah, Ustaz Ismail, Islam suruh buat apa? Islam suruh cek dulu. Cek dulu. Di mana asas dia, di mana sumber dia, apa tujuan dia. Bayangkan, saya tak tahu yang disebutkan dalam perbincangan dia adalah ramailah pakar-pakar berbincang. Orang yang menyokong dia akan bawa dalil menyokong. Kami hanya main-main je, bukan ada apa pun. This is art, dia sebut. This is art. Dia kata, there's no religion related to art, dia sebut itu. Jangan kaitkan agama dengan art. Walhal kita dalam hidup kita, semua benda ada kaitan dengan agama. Semua benda ada kaitan agama. Dia boleh jadi pahala, dia boleh jadi dosa. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, saya takut macam mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bila kita memberikan alasan, kami main-main je. Banyak kan orang sebutnya tu. Bila orang kata, dekat dalam PUBG je, PUBG kan? Betul yang sebut tu. Betul habis sebut kan? Bukan tahu ingat ni. Dia bertunjuk dekat tu ada apa? Ada unsur sembahan. Dia sampai satu stage tu, nak dapat dia punya apa kuasa dekat power kan, dia kena pergi sembah dekat berhala tu. Betul kan? Kemudian Abi duk baca lah, Abi duk tengok. Sebab Abi tak tahu, Abi tak pernah main. Kita pun tak tahu dekat dalam tu apa cerita. Jadi Sallallahu Alaihi Muhammad, rupanya ada bentuk sembah macam tu. Kemudian Abi tengoklah, ada orang menegur ke, jangan main lah kalau ada macam ni. Orang-orang yang duk biasa main, sudah tak payah main lagi lah. Sebab dah ada unsur-unsur yang boleh membahayakan kepada akidah. Tapi Abi tengok pula ada orang komen.
Ada orang komen kata, alah main-main je Ustaz. Kami pun tak pernah sampai stage tu. Kami pun tak pernah sampai stage tu. Tu stage tu kami boleh, tak tahulah nak skip ke apa ke, kami boleh skip. Macam tu. Macam-macam penjelasan. Dan perkataan yang paling common yang orang pakai, kami main-main je. Main-main. Kami Gurau. Kami gurau-gurau. Apa yang Allah sebut dalam Quran? Tuan-tuan boleh rujuk surah At-Taubah ayat 65. Surah At-Taubah ayat 5 Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Allah sebut apa? Nabi Allah cerita ni perangai orang ni. Allah kata, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bergurau senda dan bermain-main sahaja. Sedangkan Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sambung, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, mengapa kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya yang selalu kamu perolok-olokkan? Bila benda yang ada kaitannya dengan urusan agama, urusan ibadat orang, urusan, kan, sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu, tuan-tuan, saya pun tak tahu. Saya tengok bila ada bentuk tarian, saya buat research sikit-sikit. Saya tengok ada tarian-tarian yang dulunya kecenderungannya kepada tarian-tarian daripada orang-orang agama Hindu. Kalau tengok pada tarian tadi yang kan ada kita tengok yang beberapa tu kan. Kalau yang tangan banyak-banyak tarian tu, Fida teringat yang sebelum ni. Itu apa? Dewa apa Dewa apa? Kala. Dewa Kali. Dia memang banyak tangan. Lepas tu nanti dia akan menari-nari macam tu lah. Dia lagi dah keluar satu tangan sini, nanti dia ada lagi sebelah kat sini. Nanti ada lagi macam tu lah. Dia kan agama Hindu kan ada banyak dewa-dewa. So itu salah satu dewa sebenarnya. So kalau kata dia orang nak bergurau pun sebenarnya secara tak langsung dia dah mengikut satu agama yang agama orang yang ada dewa-dewa dia kan. Jadi kita takut macam tu. Kita takut ada perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada terkait dengan unsur-unsur keagamaan orang lain. So, apa yang kita kena buat sepatutnya, sebelum kita nak buat tu, kita cek dulu. Ni aku nak buat ni, okey tak? Dan kita cek dengan hati kita yang terbuka, kita boleh menerima segala apa sahaja yang akan dinasihati oleh orang. Bukan dengan maksud kita cek tu untuk suit apa yang kita nak. Sebab ada orang buat macam tu. Bila dia kata, oh ustaz ni kata, oh ulama ni kata, oh tak boleh, jangan elakkan. Sekejap dia akan cari siapa yang kata boleh. Dia kata akan cari siapa yang kata boleh. Dia kata, ni orang ni kata boleh. Ni bahasa. Tuan-tuan, saya buat research jugalah. Saya buat research sebelum kita nak bercakap ni, kita tengok-tengok juga. Saya bergatal tapak tangan belah kanan, belah kiri. Tangan kanan ni nak masuk ni, gatal tangan kiri ni nampak gaya. Macam nak keluar ni kan. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tu iklan. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, saya tengok dalam lirik tu dia ada lirik daripada bahasa Jawa. Dalam lirik bahasa Jawa tu, kalau kita ni macam kalau bahasa Jawa yang sebut macam dia bentuk macam apa, macam pemujaan. Kita rasa macam tu. Tapi sebenarnya tak. Bahasa yang dalam lirik tu dia menyebutkan macam mana perkataan yang baik, something macam itulah, pakaian yang baik, akhlak yang baik terzahir dengan pakaian yang baik, macam tu lebih kurang. Oh, maksud sebenar dalam lagu tu. Itu satu. Jadi maksudnya dalam bab lirik tu tak ada masalah apa, tak ada isu. Dalam bab lirik tu, walaupun dengan bahasa Jawa yang macam tu, tapi tak ada isu bab lirik tu. Yang kita risau tu ialah bentuk tarian dia, kan, bentuk tarian, kemudian bentuk kemudian pula bentuk make up dia yang apa motif kita make up macam hantu, macam syaitan. Apa pula ni yang kita biasa nampak dekat dalam movie ke, dekat dalam tulisan-tulisan di muka ni, bukan orang baik. Bukan urusan yang baik. Dan kebiasaan kalau kita tengok pun dia macam coding zaman-zaman dulu. So kita mencari rupanya benda tu ada salah sila yang keagamaan. Ya, betul. Pemujaan ataupun benda-benda yang lama yang kan macam-macam kan, zaman dulu kan ada yang dibawa sampai sekarang juga kan. Jadi benda-benda yang sebenarnya bagi kita confuse sebenarnya. Okay. Jadi, tu dia panggil Fida Khairul Azwar panggil. Jawab tolong jawab ya Ustaz. Ya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, yang apa yang saya nak cuba sampaikan.
sebelum kita nak ikut apa-apa sahaja, sama ada tarian ke ataupun challenge ke, syarat yang pertama sekali ialah tolong cek dulu daripada mana sumber dia. Apa adakah dia ada urusan keagamaan orang? Ada tak dia punya related dengan semata-mata budaya saja? Budaya okey. Tu yang pertama, cek dulu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina, sebab kita takut kalau dia urusan agama dan dia ada masalah dengan kita punya akidah. Ini yang kita risau. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa faedah dari yang kita boleh dapat? Fida, Abi tengok trend dia sekarang ni ialah orang nak buat sesuatu yang pelik. Betul. Supaya dapat lain apa? daripada yang lain, dapat view, dapat like. Itu Mungkin motif dia. follower bertambah macam tu lah. Follower bertambah, rating naik kan. Dia panggil apa? Follower lah, follower tambah, likers. So bila buat kan? yang pelik-pelik, nanti nama kita naik, nanti orang akan ketengahkan pula kita. So macam bercampur aduk lah, walaupun kita nak job ke, kita nak kerja, tapi janganlah sampai macam memudaratkan diri kita. Betul. Kan. Walaupun macam Abi cakap tadi kan budaya kan. Mungkin kita boleh ikut, tapi kalau contoh macam Kiki challenge tu, kalau budaya membahayakan juga pun kena ambil kira juga. Betul. Kan, kena fikirkan. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Yang kedua, apa dia? Allahumma salli alaihi wasallam. Bila kita nak tiru apa-apa satu benda ni, kita sama ada pastikan benda yang kita buat itu ada manfaatnya untuk diri kita. Saya ni nak tegur diri saya nak tegur Fida, saya nak tegur sahabat-sahabat yang ada dekat yang ikut live kita ni. Semua sahabat-sahabat yang baik, orang-orang baik. Saya tak baik, saya sedang berusaha untuk jadi orang baik. Tolong doakan saya jadi orang baik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita nak jadi orang baik ni, tuan-tuan, kita dah tak mau dah buat benda-benda yang tak ada faedah. Dah cukup dah kita spend masa kita buang masa kita buat benda-benda yang tak ada faedahnya, yang kita tak boleh nak bawa ke akhirat. Dah 30 tahun, tuan-tuan, kita dengan maksiat kita dengan lara kita dengan tak fikir apa benda kita buat kan. Kita tenggelam dalam dunia kita waktu tu. Tiba-tiba Allah bagi hidayah kat kita. Bila Allah bagi hidayah kat kita, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni waktu dia untuk kita cari manfaat dalam hidup dunia akhirat. Bila kita nak buat satu benda, kalau aku buat benda ni, apa pahala aku boleh dapat? Apa pahala aku boleh dapat dengan aku buat challenge-challenge ni? Kan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pergi terjun kereta, buat apa faedah? Apa faedah kita boleh dapat? Kalau kita nak buat, apa faedah kita boleh dapat? Lalu kalau dia tidak ada faedah, tinggalkan. Tinggalkan. Ustaz Syamad, dah cukup. Banyak benda lain kita boleh buat. Kita boleh buat apa? Kita boleh buat Quran challenge lagi contoh. Al-Kahfi challenge. Kan? Dia kempen untuk kita nak bagi orang lain pun boleh buat ibadat sama kita. Kan? Kita buat khatam Quran challenge. Dalam tempoh sebulan, kan? Khatam Quran challenge. Kita buat grup kita challenge diri kita, challenge pada sahabat-sahabat kita. Kita ajak orang lain untuk baca Quran. Kita paksa diri kita untuk baca Quran. Kita dapat manfaat, sahabat-sahabat kita mendapat manfaat. Okey, silakan. Tapi daripada yang macam ni, apa manfaat dapat ni? Apa manfaat dapat? Saya terbaca seorang tu, dia punya view 1.2 million. Untuk latih challenge. Latih challenge. Wow. Lelaki. Ni orang buat latih challenge selalu orang perempuan. Tapi dia lelaki buat. View dia 1.2 million. Banyak view dia 1.2 million. Dan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, ni Malaysia tak, bukan Indonesia. 1.2 million view, dan dia kata apa? Dia buat tu untuk set up tu, untuk muka dia apa semua 3 hari. Lamanya. Ya Allah. 3 hari. 3 hari nak buat tarian, nak apa semua, nak make up muka dia apa semua 3 hari. Tapi dia buat caption kata, saya tak tinggal semayang 5 waktu. Okeylah. Okey tu. Saya lagi bila disebut 3 hari tu, orang tanya, "Hang tak semayang ke?" So dia amat siap-siap. Aku semayang 5 waktu. Okey, clear kan? Jadi sebab okey, fine. Okey. Tapi alangkah cantiknya dalam masa 3 hari yang dia spend untuk dia buat benda tu, dia habiskan dengan membaca Quran, dengan solat sunat, dengan tambah-tambah kita dalam bulan Syawal ni puasa 6 pun tak habis lagi, dengan banyak lagi urusan-urusan ibadat kita yang kita left out tu, yang kita tak sempat nak buat. Faham tak ni?
Nabi sebut min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ni kita nak jadi orang ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi manfaat untuk dia. Dia tak Ustaz. Jadi ulama sebut macam mana cara untuk kita meninggalkan benda tak ada manfaat ni? Kita isi dengan zikrullah. Bila kita isi dengan ingat pada Allah, dia automatik dia akan tinggalkan yang benda yang tak ada manfaat. Kan? Allahumma salli alaihi wasallam. Dia buat tu. So, aku Quran tak baca lagi, nak pergi tonyoh muka pula nak pergi buat tu. Baca Quran dulu lah. Ya ni. Waktu gaya nak buat nak pergi pasang kat atas kepala tu apa dia punya tu apa? Crown dia tu kan. Lepas tu nak letak kat jari ni potong straw nak buat lekat kat tu. Bagi macam kuku tajam tu. Oh, gitu tajam kan. Jadi zaman sekolah duk buat bida dulu. Oh, ya ke? Waktu sekolah-sekolah dulu. Zaman sekolah-sekolah rendah dulu kan potong straw kan dekat kantin tu, belah dua masuk kat sini. Oh, jadi solat. Jadi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi daripada kita duk buat benda-benda yang macam tu, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dia kata apa? Istighfar pun tak ada lagi. Istighfar tak sempat lagi. Dia istighfar maka tak sempat buat benda itu. Jadi apabila kita isi, kita berhenti sekejap dah untuk azan. Baik, kita sambung balik. Nabi sebut, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tak ada manfaat untuk diri dia. Macam mana cara untuk kita meninggalkan benda yang tak ada manfaat? Dengan kita mengisi dengan zikrullah. Kita isi dengan zikrullah, maka dia akan meninggalkan benda-benda yang tak ada manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ni saya nak pesan kat diri saya juga, nak pesan kat semua. Apa yang kita nak bawa kepada orang untuk ikut kita? Sallallahu alaihi Muhammad. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktuma qaddamu wa atharuhum. Allah sebut dalam Quran surah Yasin. Inna nahnu nuhyil sungguhnya sallallahu alaihi wasallam kami yang menghidupkan sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami mematikan, nanti orang hidup, orang mati, kemudian Allah akan hidupkan balik. Dan wanaktuma qaddamu, dan akan kami tulis sallallahu alaihi wasallam Muhammad apa yang telah kamu lakukan dulu. Wa atharuhum, dan bekas-bekas tinggalan kamu. Apa maksud bekas tinggalan ni? Bekas tinggalan ni ulama sebut yang pertama ni ialah jejak-jejak kita. Kat mana kita pergi, kat mana kita berjalan, kat mana kita sujud, kat mana kita berdiri semayang, kat mana kita buat ibadat. Sama juga kat disko mana kita pergi, kan? Karaoke mana kita pijak, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Maksiat mana kita buat, yang tu pun akan jadi juga sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak ni? Yang kedua disebut sebagai jejak-jejak tinggalan ini ialah apa yang kita ajarkan kepada orang. Kalau kita buat, kita ajak satu benda kebaikan, orang tu ikut, kita dapat tumpang pahala dia. Orang tu ajak pula orang lain, kita tumpang pahala lagi. Tapi ingat, bukan setakat baik, yang buruk pun ada kiranya. Jadi bila kita buat, orang ikut, lepas tu orang ajak lagi orang lain, pun dapat sama juga. Dapat semua bahagian dia. Allah. Jadi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam kan. Nabi kata, man da'a ila dhalalah kana lahu minal its. Siapa yang tunjuk satu benda kemaksiatan, satu benda keburukan, benda kesesatan, maka dosa baginya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Jadi tolonglah timbang sikit apa kita nak buat. Kita tunjuk, kita nak orang tengok kita nak tengok orang respect kita, orang nak, tapi jangan sampai ke tahap kita menjatuhkan maruah kita. Jangan sampai ke tahap nanti orang akan ikut benda tersebut dan kita pula nak kena menjawab dekat akhirat. Kita ada dosa banyak, kita punya dosa sendiri pun berlambak. Selagi orang buat dosa nak ikut kita, kita tumpang dosa dia. Orang tu buat dosa, kita tumpang lagi. Orang tu buat dosa. Jadi setiap kali tuan-tuan nak rakam ke, tuan-tuan nak letak dalam TikTok ke, tuan-tuan nak letak dalam IG ke, tuan-tuan nak letak dalam Facebook ke, tuan-tuan cuba timbang, aku letak ni, orang ikut dia jadi baik atau orang ikut tu jadi jahat, jadi buruk. Maka tolong timbang. Ni pesan kepada kita yang orang mengaji, orang yang duk usaha tiap-tiap hari sebut aku nak belajar jadi baik, aku nak jadi baik. Kan? Tu di antara perkaranya. Abi, satu lagi, kalau macam contohlah macam mungkin follower orang tu ramai walaupun dia bukan tak kisahlah dia artis ke, dia selebriti ke, dia public figure. Kadang-kadang bila ramai macam apa yang pernah berlaku dekat Fida, bila kita dalam keadaan kita jahil kan, kita buat benda-benda yang yelah orang yang belajar dia akan rasa benda tu tak betul ni kan. Kita tak tahu. Cuma cara dia mudah je, macam memang yang dah buat akan buat.
Tapi jangan bagi benda yang kita rasa macam agak-agak macam tak apa-apa betul je kita pernah dengar, tapi kita bagi support je. Macam contohlah kalau kata Fida yang buat latih challenge, minta dijauhkanlah, Fida tak buat Tapi katalah Fida buat, tiba-tiba cakap walaupun ada orang yang komen yang kata tak bagus ke apa ke, tapi tiba-tiba ada yang mungkin nak support Fida, tujuan dia kan, niat dia baik. Tapi dia cakap, it's okay sis, go sis, it's okay kan. Kadang-kadang benda tu, dia orang nak kata apa. So kadang-kadang benda tu kita yang tak tahu ni, kita macam, yelah kadang-kadang ada yang tegur tu mungkin terlalu kasar sampai orang yang dia tak faham, dia tak tahu, dia akan terasa macam, kenapa nak kena marah sampai macam ni kan. Tapi kadang-kadang bila ambil masa bila dia dah faham macam, baru tahu benda tu tak betul kan. Tapi kadang-kadang ambil mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi pada waktu yang kita buat tu salah tu, kalau boleh jangan support kita waktu tu. Sebab kalau tak, nanti bagi galakan. Kalau macam kita tahu, kita saja buat tu atas kita lah. Tapi kalau orang tu dia tak tahu, tapi kita bagi galakan, nanti yang tak betul tu dia akan mendorong dia buat lagi. Sebab yelah dunia sekarang ni challenging habis. Terus terang Fida cakap, kenapa ramai yang suka buat yang bukan-bukan ke ataupun benda yang teruk, cabaran-cabaran teruk ni. Sebab itu yang untuk get view, untuk dapatkan viewer tinggi, untuk dapatkan like yang tinggi, komen tinggi. Memang betul kalau kata bila seorang tu dia public figure ke apa ke, dia mencari rezeki kat situ. Tapi cara kita support tu nanti dia campur aduk. Nanti benda yang tak betul pun dia buat juga. Sebab benda tu menggalakkan orang lain suka, orang semua suka. So kita pun nak buat macam tu. Kadang-kadang dia jadi macam dia nak marketing. Kita dia ada sana dia panggil black marketing tau. Black marketing. Okay. Kan black marketing ni ialah dia buat sesuatu yang tak baik supaya orang kecam dia. Bila orang kecam, orang akan viralkan tentang dia. Betul. Kan dia buat satu, dia nak market apa, dia nak orang kenal produk. Macam mana nak bagi orang kenal? Buat benda yang tak pelik. Betul. Yang orang marah. Orang marah. Lepas tu semua orang kecam. Dalam kita tak sedar, orang kecam dia, orang share. Orang share, betul. Orang akan share. Tengok ni orang ni buat apa, tengok ni. Daripada orang tak kenal, semua orang kenal. Orang tak tahu dan jadi tahu. Last kali dia buat apa? Saya minta maaf. Saya tak sepatutnya buat macam tu dan saya insaf. Jadi saya mohon maaf sangat-sangat atas apa yang telah berlaku. Saya rasa kesal. Saya ucap terima kasih kepada semua yang telah sudi untuk menegur saya. Saya sekarang dah insaf dah. Jadi tolong beli produk saya. Jadi end up orang akan kata apa? Alhamdulillah tengok dia dah insaf dah. Tapi memang niat awal dan matlamat dia ialah untuk dia. Itu matlamat dia. Dia panggil black strategi black marketing. Dan takut-takut sebenarnya nanti dia akan ulang lagi. So kita pula sebagai orang yang tengok orang ini, kita akan rasa macam alah jadi lagi. So kita macam pusing-pusing benda yang sama je. So kalau kita rasa macam dah berlaku benda tu, dia satu je, tak nak bagi galakan, Tok Samit tahu. Kalau dah tengok dah tak payah tengok. Kalau orang kata jangan tengok, jangan dislike, jangan like, jangan share, jangan komen, kata apa-apa. Dia biar dia macam tu ya. So satu hari dia akan tone down. Jadi kita faham macam yalah bila kita marah macam kita kena share dia, kita kena bagi tahu pada orang. Tapi memang itulah matlamat dia untuk kita. Jadi subhanallah saya cermat. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, kesimpulan daripada apa yang kita duk bincang ni, banyak benda yang okey saja nak buat challenge. Bukan maksud challenge tu salah. Challenge tu tak salah. Tapi pilih challenge yang betul. Sebab di sana ada yang salah, ada yang betul. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang buat sebut tadi Al-Kahfi challenge, okey? Al-Mulk challenge, okey? Kan? Lagi apa challenge lagi? Al-Quran challenge, okey? Kan? Sunat Duha challenge, okey? Jubah challenge, jubah pakai challenge, pakai jubah kan? Apa challenge? Serban challenge kan, contohlah. Salli ala sayyidina. Apa bentuk challenge? Boleh? Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau challenge yang kita tak tahu sumber dia. Ingat, saya sebut mula-mula sekali tadi ni. Nak ikut, cek dulu. Cek dulu. Mana sumber dia? Amalan dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah dia terkait dengan urusan agama ke? Ataupun sekadar budaya ke? Yang kedua, cek tengok apa faedah yang kita boleh dapat daripada apa yang kita buat. Tolong ingat balik, muhasabah balik hidup kita. Kita telah banyak bazirkan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. Kita dah banyak bazirkan, buang waktu dan masa kita dengan perkara-perkara yang tak faedah. Yang sebelum ni kita buang saja. Ni waktu untuk kita catch up, untuk kita
tampung balik kekosongan yang kita ada. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fikir tengok apa yang kita nak bawa kepada masyarakat. Orang yang baik ialah orang yang memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Nah, kita nak ajak apa? Orang tiru. Kalau orang tiru tu jadi pahala ataupun tidak pada kita, ataupun kita menumpang dosa dia. Ingat 3 benda ni sebelum kita nak buat apa-apa. Saya yang paling takut dalam challenge tu ialah wajah yang macam syaitan tu, wajah macam hantu tu kan. Kita tengok pun takut, tiba-tiba muka elok-elok, tiba macam tu kan. Kita pun dia magic je. terkejut macam tu. Lepas tu buat real lah. Kan? Jadi sebab kan, kita pun terkejut. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Ada orang yang subhanallah dia nak express diri dia wajahnya macam syaitan. Allah kata bukan tiru syaitan. Jejak langkah syaitan pun kamu jangan ikut. Syaitan suruh buat tu, jangan ikut. Apa syaitan? Jangan. Ini dia nak tiru muka syaitan. Dia buat macam tu untuk apa? Untuk orang angkat dia, untuk orang like dia, untuk orang follow dia. Macam tak kenal lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak orang sayang tuan-tuan? Tuan-tuan nak, kita nak kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, beritakan kepadaku, akhbiruni bi'amalin. Ceritakan kepada aku tentang amalan yang akan Allah sayang kat aku dan manusia akan cinta kat aku. Allah cinta kat aku, manusia lain pun cinta kat aku. Lalu Allah kata apa? Bersikap zuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Dan bersikap zuhudlah kepada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Tuan-tuan, nak dapat cinta manusia supaya orang follow kita dan orang like kita, bukan dengan kita sampai ke tahap menjatuhkan maruah kita. Sampai kita tengok video lah ni, orang macam tak ada maruah dah. Kan? Dekat TikTok tu sampai ke tahap macam, gamuk boleh buat macam tu lah. Kan? Ustaz Ismail buat sampai macam tak ada maruah. Orang perempuan yang macam kehilangan maruah. Macam, subhanallah. Kenapa apa gamuk itu? Sebab nak orang suka kat dia. Tak, bukan tu cara dia. Bukan tu cara dia. Cara dia ialah kita berusaha untuk mendapatkan cinta Allah. Allah akan masukkan dalam hati manusia untuk cinta kat kita. Macam mana cara nak bagi dapat cinta Allah kat kita? Berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan yang fardu dan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan yang sunat. Yang fardu kita buat sehabis baik. Yang sunat kita bersungguh untuk buat sampai kata Allah sallallahu alaihi Muhammad, sehingga aku mencintainya. Bila Allah cinta kat kita, apa Allah akan buat? Allah akan panggil malaikat Jibril. Jibril, datang kepadaku. Jibril pun menghadap Allah. Allah kata, Jibril, sungguh aku cinta kat orang ni. Lalu Allah kata, cintalah dekat dia. Jibril, kamu cintalah dekat dia. Sebab aku cinta kat dia. Jibril kata apa? Pada ketika itu juga Jibril mencintai orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril panggil seluruh malaikat yang berada di langit. Malaikat seluruh cintalah dekat dia sebab Allah cinta kat dia dan aku cinta kat dia. Dan seluruh penduduk langit cinta kat dia. Kemudian Allah akan masukkan ke dalam hati-hati seluruh manusia untuk cinta kat dia. Tuan-tuan, tak payah duk pi buat benda yang menjatuhkan maruah. Apatah lagi sampai ke tahap kita buat benda yang melanggar syariat. Langgar syariat. Bila orang tegur pula, tuan-tuan, dia marah balik. Dia marah balik. Ni kolot lah. Ni belagak Tuhan lah. Dia kata macam-macam. Kita nasihat kan. Ni belagak Tuhan lah apa sebagainya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak. Bukan macam tu cara dia. Cara dia ialah, tuan-tuan, sehabis baik melakukan yang fardu dan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan yang sunat. Allah akan cinta kat kita. Waktu tu Allah akan masukkan ke dalam hati-hati manusia. Semua untuk cintakan kita. Tak perlu untuk kita buat benda-benda yang tak ada faedah. InsyaAllah rating kita naik. InsyaAllah follower kita pun ramai. Tapi yang follow kita ialah kerana Allah. Bukan kerana selain daripada dia. InsyaAllah. Kan Fidan? Boleh?
Kalau tak nanti akan menggalakkan kita untuk benda yang lain. Betul? Kan? Tak habis-habis kan? Tak habis-habis. Sebab challenge dia tak akan habis-habis. Percayalah. Betul. Ha. Lepas ada satu, dia buat satu yang baru Buat pula lagi. kan. Buat satu ni. Tak habis-habis. Tak habis. Jadi matlamat hidup kita macam itulah. Buat sedaya Nanti upaya. bila kita tak memenuhi apa yang follower kita nak, kita stres dan kita akan buat yang macam tu lah. Buat benda yang di luar daripada apa normal di luar daripada normal lah seorang manusia. So terima kasih Abi, sebenarnya Fida pun masuk dalam, insya-Allah lah masuk dalam hati lah. Ingat juga. Tapi Fida senyap tadi bukan sebab Fida ada TikTok Fida tak ada TikTok. No, tak ada. Kita duduk dalam grup artis ni kan, grup dia selebriti ni kan. Dia influence dia sangat kuat lah. Influence maksudnya influence kita kepada orang dan juga influence orang grup tu kepada kita. Betul. Sebenarnya kita lah kena kuat sebenarnya. Cabaran sangat besar. Betul. Fida pun alhamdulillah Fida dah jumpa Abi ni, ada benda orang kata apa, adalah juga guideline kat situ. Ni kalau tak kita tak tahu nak buat apa, macam kita okey kot buat ni. Okey kot. Dia macam tu kan. So betul lah, Abi pun selalu pesan kan, dekat-dekatkan diri dengan orang-orang yang soleh, orang ni. So banyak orang yang akan mengingatkan kita sebenarnya. Macam Fida pun manusia biasa juga. Kadang-kadang bila tengok, macam syok je buat ni kan. Kita pun macam tergoda tau. Tapi bila kita dikelilingi dengan orang-orang yang banyak ingatkan kita benda-benda, walaupun tak ada kena pun dengan challenge ke dengan apa ke. Tapi bila dia ingatkan kita ataupun tegur kita pada benda lain, kita macam terfikir, yang tu pun tak betul lagi, nak buat lagi benda-benda lain yang merapu-rapu lah. Itu untuk Fida lah. Kita ingat setiap, pertama-tama bila kita jadi public figure kan. Betul. Macam Abi tak apa, Abi orang tak kenal sangat. Macam Fida ni. Tapi orang nak makin kenal Abi. Macam Fida, macam artis-artis. Bila dia, apa saja perbuatan dia menjadi pandangan masyarakat. Betul. Baik ke buruk ke, masyarakat akan pandang. Abi ada seorang sahabat artis lah. Dia kata, bila dia duduk dalam situasi dia sebagai artis ni, dia rasa macam dia kena jadi baik. Dia sebab orang memandang dia. Dia bukan tak terdorong untuk jadi, teringin nak buat benda tak baik. Tetapi dia sentiasa duk merasa macam orang duk pandang dia. Jadi bila duk pandang dia, automatik dia terpaksa untuk jadi baik. Dan dia satu benda yang baik untuk dia. Ada seorang Imam Ahmad kalau tak salah bila. Imam Ahmad ni dia semayang banyak, semayangnya hebat. Semayangnya sampai subhanallah sepanjang malam dia semayang. Hebatlah ibadat dia. Lalu orang pun bercakap-cakap lah tentang dia. Bukan dia tunjuk, tapi orang maklum kata dia tu memang macam tu. Lalu subhanallah ada seorang makcik ni, dia duduk cari-cari nak pergi berjumpa dengan Imam Ahmad. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, dan makcik ni suka bercakap ke orang, hantar dah Imam Ahmad ni orang ibadatnya banyak lah. Imam Ahmad ni ibadatnya banyak. Cerita mata. Sampai satu hari dia berjumpa dengan Imam Ahmad. Lepas tu Imam Ahmad kata kat dia, dia kata kat Imam Ahmad, Imam Ahmad subhanallah inilah yang saya sangat suka, yang saya sangat kagum buat ibadatnya sepanjang malam. Buat ibadatnya sepanjang malam. Lepas tu Imam Ahmad kata balik kat makcik tu, makcik, sebenarnya makcik lah menyebabkan saya buat ibadat sepanjang malam. Kita pasal apa pula? Sebab makcik duduk cerita ke orang kata saya duduk buat ibadat sepanjang malam, maka saya paksa diri saya untuk buat ibadat sepanjang malam. Subhanallah. Jadi nak cerita kata bila kita duduk dalam satu posisi yang macam tu dan orang memandang apa yang kita buat, maka sepatutnya apa yang kita kena jadi, kita kena jadi baik. Supaya walaupun kita, mula tu macam paksa diri kan. Betul. Dia sebenarnya mungkin itu caranya Allah nak jaga kita. Allah nak jaga kita. Allah jaga kita supaya Allah letak kita di satu posisi tu, yang posisi ni dia akan menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Kita rasa macam kita dipandang. Kita tak mampu nak jadi macam berasa Allah melihat kita. Antak budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraku. Yaraka, kamu beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Dia panggil maqam muraqabah. Maqam muraqabah ni dia buat apa pun dia berasa macam Allah tengok dia. Tapi kita mungkin belum sampai ke tahap tu. Habis kita duduk tahap mana? Kita duduk tahap kita berasa orang duduk tengok kita. Kan kita berasa macam, ya aku nak buat ni, sekali orang tengok aku pula. Aku ni Fida Ibrahim kot kan, contohlah kan. Dia semua orang kenal kan. Nak pergi makan apa semua. Betul. Kan. Saya jumpa ni, kita raya nak buat ni sikit pun. Fida, contoh kan. Selfie boleh selfie. Contoh. Jadi kita nak buat benda pun tu tak jadi. nak buat benda tak baik pun siapa? Tweet insaf macam tu. Jadi
dia merupakan stage, peringkat awal untuk kita berubah menjadi baik. Dan sampai satu had nanti mudah-mudahan kita masuk ke peringkat dia panggil muraqabah tu, peringkat walaupun manusia tak tengok kita, tetap kita jadi baik. Dan Abi nak tutup dengan satu hadis ni, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza lan tastahi fasna' ma syi'ta, kata Nabi SAW. Nabi kata apa? Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu. Nabi kata apa? Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu. Nilaian iman kita, salli ala sayyidina Muhammad, betapa kuatnya iman kita adalah malu. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, lagi bahasa isyarat apa tu? Oh, okey. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Wah, menarik itu tadi. Suasana kat sini sangat ceria. Meriah kan? Meriah kan? Allah sayyidina tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, dia tanda iman kita ni ialah malu. Lagi malu kita, itu menunjukkan makin kuat iman kita. Nabi sebut tentang kalau kamu tak malu buat ikut suka kamu, Allahumma salli alaihi wasallam, dengan maksud apa? Dengan yang pertama maksud statement. It's a statement. Orang yang jenis tak ada sifat malu ni, dia akan buat ikut suka dia. Ya ni, dia boleh buat. Ish, kalau Abi nak buat tak kot kan. Buat, ada orang buka bajunya dengan TikTok dia, ada orang kan buat benda-benda yang ish. Kan? Ish. Tak, kita nak cerita pun tak gamak kan macam. Bila kita tengok kita gamak buat. Tapi buat panggil lagu tu lagi banyak orang tengok. Orang tengok. View dia apa? Kita ni nak dapat ramai ni punya tengok. Salli ala sayyidina Muhammad, kan? Salli ala sayyidina Muhammad, director Malaysia. Dia tu director. Jadi salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Bukan, dia panggil floor manager. Oh, floor manager. Floor manager. Jadi dia salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia tadi nama tak? Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, buat benda-benda yang kita tak boleh fikir dengan akal manusia mampu untuk buat macam tu. Sekadar untuk dia dapat rating ataupun untuk dapat like. Dia nak usah cakap, jaga malu. Habis cakap tadi kita kena ada sifat malu tu kan. Kalau kalau kata orang confuse lah kan, contoh malu dengan confident lah. Macam mana tu? Dia rasa macam dia buat tu adalah confident. Padahal benda tu berkaitan dengan malu. Macam mana, Abi? Iman. Dia akan balik pada iman. Iman dia akan menentukan benda yang dia buat ni adalah benda yang baik ke ataupun dia dah sudah hilang sifat malu. Apabila dia dah keluar iman daripada diri dia, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia buat apa sahaja dalam keadaan dia tak berasa kata benda tu salah. Faham tak? Macam kita dulu-dulu lah, zaman kita serabut dulu, zaman Roflah Jingga. Bahasa Penang yang di KL kan. Roflah Jingga. Oplah Jingga. Zaman tu kita pi masuk disco, kita boleh pi selfie depan disco. Zaman tu kita duduk dengan awet kita, kan, duduk tepi apa semua peluk ambil. Boleh buat live dengan orang bukan mahram kita tak malu. Pasal apa kita tak malu? Pasal waktu tu kita tak ada iman. Kita jauh daripada Allah. Kita jauh pada Allah. Tapi makin kita dekat dengan Allah, makin kita ma'rifah, dia kata ma'rifatullah. Makin kita kenal Allah, makin bertambah sifat malu. Makin bertambah sifat malu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak tahu kita ni, iman kita ni makin sempurna ataupun tidak, tengok macam mana kita zahirkan diri kita pada audiens kita. Tuan-tuan mungkin tak mampu untuk bercakap di depan ribuan orang. Tapi itulah yang tuan-tuan buat pada setiap hari dengan setiap post yang tuan-tuan tulis kat dalam Facebook. Betul ni? Kita cakap apa? Oh, ada kena ada 5,000 orang kat depan dia. Buat cakap. Tak boleh cakap. Ada orang letak kamera kat depan, langsung tak cakap. Kan? Saya Ustaz, saya tak boleh cakap depan orang Ustaz. Tapi setiap hari kamu meluahkan perasaan kamu, meluahkan apa yang kamu buat. Kamu videokan diri kamu di depan 5,000 orang follower kamu dekat dalam Facebook. Sama ada dia baik ataupun buruk. Nilai kita waktu tu, aku buat ni, adakah dia menunjukkan iman aku ataupun Allah sudah mencabut
iman daripada diri dengan kita sudah hilang sifat malu. Bagaimana? Okey, cukup aku nak? InsyaAllah. Cukup ke? Habis dah cukup? Cukup dah, insyaAllah. Dan dekat Allahumma salli alaihi wasallam kita telah pinkan, dan kita ucap terima kasih lagi sekali kepada pihak Masjid Al-Amaniyah Gombak yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ni. Dan sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook dan yang lain-lain, tolong like page Masjid Al-Aminiyah Gombak. Dan kita juga telah pinkan nombor akaun di page. Dan kita harapkan supaya semua sahabat-sahabat mampu untuk membantu pengurusan pihak masjid sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dengan memberikan ni boleh tolong ni dekat page kita dah pin. Okey. Kita dah pinkan tu. Saya dah pinkan dekat page saya tu, dan tolong sallallahu alaihi wasallam kita bantu page masjid pun kita dah pin, page saya pun kita dah pin. Dan tolong kita bagi sumbangan kita kepada pihak masjid, membantu dan menyokong usaha yang dilakukan oleh pihak masjid untuk mereka meneruskan program-program mereka dengan membuat program-program jemputan kuliah dan sebagainya, maintenance masjid dan sebagainya. Dan inilah tujuan bila pihak masjid buat program online macam ni, supaya menjana sedikit pendapatan. Dan kita tak ada tempat yang lebih cantik untuk kita bagi sumbangan melainkan kepada masjid-masjid Allah, supaya masjid dapat terus diimarahkan. Jadi jangan lepaskan peluang ni untuk kita terus menyumbang kepada pihak masjid. Dan nombor PIN telah pun kita pinkan dekat situ. Kata-kata akhir? Okey, jadi sebenarnya kita tak banyak nak berkata-kata. Cuma kalau kita tak tahu, kita jangan terikut-ikut, okey? Kalau benda tu bagus, buat. Tak bagus, jangan buat, okey? Dan sebenarnya yang Fida excited, Fida tak sangka pula berkongsi bulan hari jadi dengan Umi Linda. Umi, selamat hari lahir. Tak apalah Umi. Allah selamatkan Umi Linda. Allah selamatkan kamu. Jeng, jeng, jeng. Okey, hari ini hari jadi Umi Linda yang ke-17 kami. Rahsia, yang kerasia. Rahsia. Okey, jadi selamat ulang tahun untuk Umi. Tengok Abi happy je. Okey, jadi tak banyak Fida cakap sebab hari ini hari happy Umi. So kita doakan yang baik-baik. Kita doakan yang baik-baik untuk semualah ya Abi sebenarnya. Fida dah lama, Fida 4 Jun hari tu. 4 Jun, okey. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia Fida, Umi dan semua sahabat-sahabat berkongsi birthday pada bulan Jun ini, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kami juga kepada sahabat-sahabat yang masih belum menghantar alamat kepada kami untuk kami postkan hadiah hari jadi, terus buat demikian. Nama, alamat dan nombor telefon. Tidak tak payah hantar. Abi boleh bagi terus. Tidak, sekejap lagi. InsyaAllah. Dan terima kasih semua yang sudi untuk bersama-sama dengan kami pada malam ni. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi lain masa ketika. Ingat beberapa benda tadi ni dalam kita nak buat apa-apa. Yang pertama, tolong cek. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad. Pastikan yang kita buat itu ada manfaat dia. Yang ketiga, ingat salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang nak kita sampaikan kepada orang untuk orang ikut. Dan yang keempat, ingat malu. Malu ini adalah tanda iman, insyaAllah. Cukup sekadar itu. Terima kasih semua. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam, insyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.